Prihatin TV ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun perkahwinan ke-64 kepada pasangan yang sangat romantik, iaitu Ayahanda Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Bonda Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali yang jatuh pada hari ini 5 Ogos 2020. Prihatin TV, suara prihatin rakyat, kegerunan Lim Kit Siang. Sudutan blog Cik Dad kali ini yang ingin dikupas Prihatin TV adalah merujuk kepada tulisan Cik Dad pada 9 Julai 2012 dengan tajuk The Fears of Kit Siang. Berikut adalah tulisan berbahasa Inggeris Cik Dad. Saya tertanya-tanya mengapa Lim Kit Siang gerun sangat pada saya. Kegerunan terkini beliau adalah apa yang beliau gelar Mahadhirisma. Saya tidak tahu apa itu Mahadhirisma, tetapi apa yang pasti ianya mesti sesuatu yang menakutkan dalam kotak fikiran Kit Siang. Justru dia pun mengisytiharkan niat dia untuk memerangi Mahadhirisma. Sebetulnya Mahadhirisma telah mati sebaik saja Datuk Seri iaitu sekarang Tun Abdullah mengambil alih dari saya pada tahun 2003. Dia tukar UMNO, BN dan kerajaan sehinggakan ianya tidak lagi menyerupai institusi yang pernah saya kenali satu ketika dahulu. Saya terpaksa menamatkan keahlian saya dalam UMNO. Najib tampak lebih mesra tetapi dia tidak begitu rapat dengan saya. Maka kenapa perlu takut dengan Mahadhirisma? Ianya telah mati dan dibuang. Ya, saya aktif dalam berkempen untuk UMNO dan BN. Ini kerana ianya adalah masa untuk membalas balik. Saya jadi Perdana Menteri kerana UMNO dan BN menyokong saya dengan sokongannya amat kuat sekali. Saya terhutang budi kepada mereka dan penghargaan itu boleh dizahirkan dengan membantu UMNO dan BN supaya diterima masyarakat dan untuk mencapai kemenangan. Sudah tentu dalam menyokong UMNO dan gabungan BN, saya secara tidak langsung akan turut membantu anak saya Mukhriz. Tetapi kenapa tidak? Saya bukan lagi Perdana Menteri sekarang ini dan sudah tentu bukan dalam Majlis Tertinggi UMNO atau Majlis Perwakilan Barisan Nasional. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya tidak membenarkan anak saya memainkan peranan yang penting dalam politik UMNO. Sudah barang pasti mereka tidak dibenarkan menjadi calon dalam apa-apa pilihan raya. Walaupun dalam tahun 2003, sebaik saja saya mahu menamatkan perkhidmatan, Tun Khalil Yaakob selaku Setiausaha Agung UMNO cuba menunjuk saya agar membenarkan anak saya mengambil alih kepimpinan UMNO Kebang Pasu. Sekiranya saya telah membenarkannya, anak saya besar kemungkinannya mengambil alih tempat saya sebagai ahli parlimen untuk kawasan pilihan raya lama saya. Anak saya Mukhriz kini bertanding di kawasan pilihan raya yang lain yang dipimpin oleh orang lain sebagai ketua bahagian. Kalau Najib pilih dia sebagai calon, maka saya akan berkempen seperti mana saya berkempen untuk lain-lain calon UMNO, BN. Sedangkan Kit Siang sendiri pula menaikkan anak dia Guan Eng sehingga menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang sewaktu dia memegang jawatan paling berkuasa dalam DAP selaku Setiausaha Agung. Saya tidak ambil pusing sama ada dia mahu menghancurkan Mahadhirisma atau tidak. Ia adalah satu langkah yang sia-sia sahaja memandangkan Mahadhirisma hanyalah satu rekaan dalam benak khayalannya. Dia sepatutnya tidak perlu takut pada harimau yang telah hilang taring ini secara kiasannya. Kupasan PTV. Apa yang boleh kita pelajari dari tulisan Tun M kali ini? 1. Lim Kit Siang cukup menggeruni kehebatan politik kemelayuan Tun M satu ketika dahulu sehinggakan apabila Tun M dah bersara pun Kit Siang merasakan Tun M masih berbisa sehingga dia isytiharkan Mahadhirisma, istilah rekaan untuk menakutkan kaum Cina. 2. Apa pula cerita tahun 2020 ini apabila Tun M sudah berbaik dengan Kit Siang? Rasa kamilah Kit Siang tidak akan mempercayai Tun M sepenuhnya dan sekarang dia hanya mengambil kesempatan atas diri Tun untuk diperkudakan sahaja agar biar anak dia dari dinasti Lim ini menjadi orang penting dalam kerajaan persekutuan seperti mana mereka dengan bantuan Tun M sendiri dapat merasakannya selama 22 bulan. Jangan kata anda, dinasti Lim ni pun sendiri tidak pernah terfikir boleh menuju ke puncak Putrajaya tanpa dokongan seseorang yang bernama Dr. Mahathir. 3. Amalan politik keturunan adalah lumrah dalam senario politik tanah air dan amalan mewariskan kepimpinan macam parti itu milik keluarga dia, milik dinasti dia. Amalan yang diwarisi dari parti asal nenek moyang mereka iaitu PAP dengan Lee Kuan Yew menurunkan tahta kepimpinan kepada anak dia Lee Hsien Loong. Begitu juga Kit Siang kepada Guan Eng. 4. Parti dinasti Lim ini telah ditunjukkan Tun M menggunakan kuasa yang dia ada untuk naikkan anak dia sendiri ke jawatan penting kerajaan macam KM Pulau Pinang itu sebagai contoh.
Sedangkan prinsip terpuji Tun M pula langsung tidak membenarkan anaknya bergiat aktif dalam parti yang dipimpinnya. Jadi tiada isu hendak jadikan ianya satu institusi yang boleh diwarisi. Lihatlah, DAP sendiri tidak berlaku adil pada ahli-ahlinya, rata-rata orang Cina. Jauh sekalilah hendak berlaku adil pada orang Melayu jika dia orang ada kuasa di peringkat persekutuan. 5. Lagi dahulu dia orang mempertikaikan Tun M lebihkan anak hingga sanggup berkempen, sedangkan masa tu Tun M sudah bukan PM lagi. Sedangkan dia orang anak beranak semuanya ahli parlimen. Moralnya ialah DAP ni dia, yang ini orang Cina, boleh buat tak apa. Tapi orang lain, yang ini khususnya orang Melayu, tak boleh. Dasar politik ikut acuan kepala otak dia yang dengki hati, busuk hati, atau senang cakap resis je lah dengan orang Melayu. 6. Tun M sampai kena pujuk, dia naikkan anak pun dia tak layan. Satu budi pekerti politik yang amat tinggi, tapi yang sebenarnya pada pendapat PTV, Tun M tahu anaknya Boboiboy sebenarnya tidak akan dapat memikul nama besar Tun M sendiri sebab Tun M tak gerum dia, tak asuh dia macam Kit Siang asuh Guan Eng dan Kuan Yu asuh Sian Lung sejak dari kecil lagi. Maaf cakaplah, Boboiboy dah besar panjang, dah jadi buluh, mana bisa Tun M nak lentur dia. Jadi macam Tun, silap-silap hari bulan, buluh tu patah, sia-sia aja. Apa yang PTV nampak sekarang, buluh si Boboiboy itu sudah mula retak. Maka Tun M hendaklah cepat panggil TSMY menghadap dan berbaik semula demi umat Melayu. After all, Najib pun sudah jatuh di hempap Rosmah. Apa Tun M ingat dia Najib boleh bangun lagi ke? Itu baru satu kes, banyak lagi yang mendatang. 1MDB-nya dan income tax-nya lah dan entah apa lagi. 7. Alang-alang dah bercerita bab income tax ni, elok kita ceritakan satu lagi sikap mulia Tun M yang tidak menyalahgunakan kuasa yang ada pada beliau untuk jangan kata anak-anak atau saudara mara, malahan untuk dirinya sendiri pun tidak dilakukan. Ceritanya begini, semasa beliau telah dipecat dari UMNO oleh Tunku Abdul Rahman sekitar tahun 1969, maka beliau telah menyambung semula kerjaya sebagai doktor di klinik mahar di Alustar, dan sama ada disengajakan atau tidak, tiba-tiba beliau telah disiasat oleh income tax mengenai percukaian persendiriannya sehingga banyak dokumennya telah digeledah dan terpaksa membayar cukai tambahan yang hanya mampu dibayar secara ansuran untuk satu tempoh yang agak panjang melibatkan beberapa tahun. Dan selaku rakyat yang patuh, beliau teruskan membayar cukai tambahan yang dipertikaikan itu. Namun apa yang menariknya di sini ialah beliau masih terus membayar ansuran tersebut setelah dipanggil semula menyertai UMNO oleh Tun Razak dan selesai membayar ansurannya sewaktu beliau Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Lihat, tiada kompromi membayar cukai walaupun telah dianiaya oleh income tax atas arahan Tunku Abdul Rahman mungkin, dan tidak pernah menyalahguna kuasa walaupun beliau telah berkuasa dan berkuasa untuk membela dirinya. 8. Anda mungkin sudah tahu sebab mengapa beliau dipecat oleh Tunku Abdul Rahman, tetapi apa kaitannya dengan Kit Siang pula? Mari kita baca petikan dari berita harian online ini dan perhalusinya. Beliau berkecimpung dalam bidang politik pada 1964, bertanding dan memenangi kerusi Kota Star pada PRU 1964. Pada 1965, beliau dipilih sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO dan pada PRU 1969, Dr. Mahathir bertanding PRU tetapi ditewaskan oleh Wakil PAS. Pada tahun itu, pihak pembangkang terutama DAP memenangi kerusi yang paling banyak semenjak merdeka. Perarakan pihak pembangkang di Kuala Lumpur untuk meraihkan kemenangan mereka membawa kepada rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Di antara orang Cina dan orang Melayu yang menyebabkan hampir 200 orang mati. Berikutan rusuhan kaum 13 Mei 1969, Dr. Mahathir menulis satu surat yang pedas kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengkritik beliau kerana pendekatan ekonominya lembut atau laissez-faire, didakwa mengetepikan orang Melayu daripada menikmati hasil pembangunan negara disebabkan dominasi kaum Cina. Oleh kerana surat itu, beliau dipecat daripada UMNO dan sewaktu dalam belantara politik, Dr. Mahathir meneruskan amalan perubatan beliau di bidang swasta dan pemikirannya
mengenai nasib orang Melayu ditulis ke dalam buku Dilema Melayu. Buku ini diterbitkan di Singapura dan dilarang masuk oleh kerajaan ke tanah Melayu. Kesimpulannya, sejujurnya Lim Kit Siang masih menggeruni Tun Dr. Mahathir ke saat ini. Walaupun menunggangi Tun M ketika ini, Kit Siang tetap berhati-hati kerana Kit Siang tidak pernah percayakan Tun M, dan Tun M pun sebenarnya adalah sentiasa Melayu Ultra di dalam tubuh badannya, seperti mana mentor Kit Siang iaitu Kuan Yew pernah berkata, maka rayuan kami kepada Tun M, pulanglah semula ke pangkuan orang-orang Melayu yang masih memerlukan Tun M, kerana hanya Tun M sahaja boleh checkmate parti DAP dan mengurangkan bilangan kursinya di PRU15 nanti. Kalau dahulu, Tun M yang memungkinkan UMNO hilang kuasa serta 60 tahun di pesada kepimpinan negara, maka sebagai memetik kata-kata Tun M dalam artikel ini, inilah masanya Tun M membalas kembali jasa UMNO yang memungkinkan Tun memerintah selama 22 tahun dan paling penting menjadi payung kepada bangsa Melayu semula. Kalau masih tidak mahu bersama UMNO sebab ada seorang dua kleptokrat belum dihukum, maka pulanglah ke pangkuan bersatu. Senang saja, panggil TSMI menghadap Tun dan minta TSMI mohon maaf dan cium tangan Tun. Semuanya pasti selesai dan kami orang Melayu rasa bersyukur sangat. Akhirnya, PTV khususnya tidak mahu mendengar lagu kegemaran Tun M iaitu Jangan Ditanya ke Mana Aku Pergi. Didendangkan Tun dalam keadaan sedih tetapi mahu mendengarinya dalam keadaan Tun ceria dan sedang bergembira, barulah boleh ambil feel lagu ini. Sekian. PS, PTV ingin memaklumkan bahawa posting berikutnya kami nak berehat dari mengupaskan analisis politik tetapi akan memperdengarkan suara rakyat prihatin, membawakan lagu kegemaran Tun M yang disebut tadi, dan ada klip Tun M nyanyi sekali tau. Nantikanlah. Jangan lupa subscribe TV kecil kami ini jika anda rasa kontennya memenuhi cita rasa anda jua. Kalau rasa seronok, boleh share dengan kawan-kawan dalam WhatsApp group. Lebih ramai subscriber, lebih banyak peluang suara rayuan kita didengari Tun M. Prihatin TV kini aktif di blog Chatdat dan sentiasa mahu Tun M prihatin dengan suara orang Melayu. Biar jadi Melayu Ultra, jangan jadi Ultraman untuk bangsa lain. Sanggup menghancurkan bangsa sendiri? Semestinya tidak, kan Tun M? Melayu pertama, kemalaysiaan kedua. Wallahualam. Sehingga bersiaran lagi, Assalamualaikum.